Terima kasih Yang Berhormat Bakri. Saya mempersilakan Yang Berhormat Padang Rengas untuk memulakan pembahasan beliau. Tuan Ibu Ketua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Ibu Ketua akan memberikan ruang kesempatan untuk saya mengambil bahagian dalam perbahasan titah ucapan Yang di-Tuan Agong. Sebagai ahli Parlimen Padang Rengas dan juga mewakili pengundi Padang Rengas, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang di-Pertua di atas pelantikan Yang Tuan Yang di-Pertua untuk menjadi Speaker Dewan Rakyat yang telah pun dijalankan dengan mengikut prosedur yang betul. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Tuan Speaker dan jalanlah kerja tanpa bimbang, tanpa ragu tentang kesahihan pelantikan Tuan Ibu Ketua itu. Terima kasih. Tuan Ibu Ketua, dalam titah ucapan yang di-Pertuan Agong, dalam section perenggan, minta maaf ya, di dalam perenggan 3, 4, 5, 6 dan 7, Tuanku telah menyatakan tentang apa yang dikatakan naratif landscape politik yang baru. Kita semua fahamlah apa yang dimaksudkan oleh Tuanku ialah buat kali pertamanya dalam sejarah negara kita di peringkat persekutuan, tiba-tiba telah berlaku satu peristiwa yang mana kerajaan telah runtuh disabitkan oleh perkara kita semua sedia maklum. Perkara ini bukan baru kepada Malaysia, cuma di peringkat persekutuan saja, Parlimen. Di negeri-negeri dia berlaku beberapa kali. Bermakna kita sudah punyai presiden rujukan. Selepas ini kalau kita mengambil tindakan, kita faham tentang perkara ini bukan satu perkara yang baru. Tapi sebenarnya perkara ini telah berlaku sebelum ini pun. Dan tidak pernah kita memikirkan untuk mengambil tindakan bagaimana kita nak menghentikan lompat parti ini. Secara peribadi, saya tidak bersetuju dengan melompat parti. Ini kerana kalau kita lihat dalam mana-mana buku sekalipun, Abraham Lincoln menyatakan iaitu kerajaan government of the people, by the people, for the people. Inilah asas demokrasi. Jadi kalau kita lihat government of the people yang ada pada hari ini, kita boleh bahas sama ada benar-benarkah government ini government of the people. Kalau for the people, saya rasa government ini memang kerajaan untuk rakyat. Tapi ada sangkut satu, government by the people. Ini masalah yang mungkin hujah kuat untuk mempertikaikan kerajaan yang wujud pada hari ini. Apakah by the people? Jadi oleh kerana itu saya seperti ahli-ahli parlimen, orang politik yang lain yang mendukung demokrasi, saya merasakan iaitu bahawa perkara ini telah berlaku dan pada waktu ini tak ada akta yang boleh menghalang perkara ini daripada berlaku. Jadi apa yang kita perlu bincangkan di sini, oleh kerana dia telah berlaku di peringkat negeri, dia berlaku di peringkat persekutuan dan mungkin di masa yang akan datang dia akan berlaku lagi dan mungkin akan menyebabkan rakyat tidak berpuas hati kerana selalu yang mereka katakan iaitu bahawa dalam PRU mereka pilih parti lain untuk menjadi kerajaan. Tiba-tiba perkara ini berlaku, maka runtuh kerajaan yang telah dipilih waktu PRU dan bangkitlah kerajaan yang baru. Saya tidak mahu pergi revisit rentetan peristiwa-peristiwa
sebelumnya jatuhnya kerajaan PH dulu. Cuma kita nak melihat ke hadapan, apakah sebenarnya boleh kita lakukan supaya perkara ini tidak akan berlaku lagi di masa yang akan datang. Mari kita duduk bersama, let's sit down and think about it, ya, supaya di masa akan datang tidak lagi berbangkit. Kalau dikatakan rakyat pada PRU telah memilih satu parti untuk menjadi kerajaan, maksudnya untuk 5 tahun lah, kerana rakyat sedar apa yang mereka buat. Jadi sebab itu di masa yang akan datang ini kita kena pastikan supaya perkara ini tidak berlaku dan tidak akan mendatang keresahan di kalangan rakyat kerana mereka boleh menyatakan iaitu bahawa mereka tidak pilih kerajaan ini dan tidak pilih parti itu untuk menjadi kerajaan. Pada Rengas boleh sikit? Boleh Boleh celah sikit. Nak buat sikit apa? Sikit je. Dah nak apa? Nak tanya soalan. Tak. Nak sokong. Sokong, okey. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Padang Rengas. Bagi saya memang ucapan yang baiklah. Saya tadi YB kata memang saya setuju di peringkat state memang ada presiden. Cuma YB pun bekas peguam, kadang-kadang kita ada bad presiden, kita ada good presiden. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang berhormat, setuju tak kalau saya katakan sementara kita nak fikir akan datang, sementara ni kita maintain satu skornya ialah kekalkan kerajaan PH yang masa dapat rakyat dulu. Mana sekarang ni give up lah, mengakulah kamu salah. Boleh tak? Terima kasih. Padang Rengas sikit. Padang Rengas sikit. Cadangan ialah kalau sekiranya perkara ini masih menjadi pertikaian, ya, dan peluang telah pun diberi kepada PH untuk mentadbir negara selama 5 penggal, tapi implosion ini masalah PH sendiri, bukan masalah kita. Kita dalam UMNO, BN, UMNO lah khususnya parti saya, telah menyatakan dengan jelas iaitu bahawa kita akan kekal sebagai pembangkang sehingga PRU 15. We are prepared. Saya punya presiden kat depan ni ada, dia yang telah menyatakan, mengisytiharkan di dalam Perhimpunan Agung UMNO 2018 bagi tahu iaitu bahawa kita punya hala tuju ialah kita akan menjadi pembangkang selama penggal ini. Tak pernah kita fikir pun nak menjatuhkan PH ni. No time. Ya, kita concentrate sebagai pembangkang. Tapi kalau sudah berlaku implosion dalam PH sendiri, maka ini bukan masalah kita. Walaupun Langkawi cuba nak second time nak jadi PM balik, tak boleh. Dan kali ketiga PH pula masih lagi bertikai siapa yang boleh jadi calon mereka. Jadi keadaan ini menunjukkan mereka tidak bersedia. Dan kalau mereka tidak bersedia, kalau nak buat pada saya lah, saya ingat Langkawi punya usul tu, undi tidak percaya, gugur je lah. Sebab dah kalah dah pun. Bila kita menang, melantik speaker dan menang, habislah. Tak bangkitlah usul undi tak percaya. Kerana itulah akan menunjukkan sama ada kita ada cukup jumlah ataupun tidak. Jadi Yang Berhormat, Sepang menjawab soalan Yang Berhormat. Kalau dah kelang kabut sangat nanti, saya juga seperti Yang Berhormat dia macam, kita buatlah PRU 15. Anytime. Sampai masanya, kalau sekiranya kelang kabut, saya nak beritahu Sepang, kalau takut di Laumbung Ambak, jangan berumah tepi pantai. Maknanya, kita PRU anytime. Kami dalam pakatan kami, we are ready anytime. So, bukan dia punya solutionnya ialah untuk memberi balik kepada PH, tapi kita adakan PRU 15, once and for all. Berwas. Terima kasih Padang Rengas. Terima kasih Datuk Tuan Speaker. Saya memang sangat tertarik kepada perbahasan Padang Rengas tadi.
Jadi saya ingin tahu kalau boleh pada Rengas dengan semua ahli-ahli yang berhormat di bahagian kerajaan sekarang boleh bersetuju untuk memindah Perlembagaan Persekutuan supaya anti lompat ni tidak dibenarkan oleh mana-mana ahli yang berhormat supaya ada orang kata stability untuk 5 tahun. Yang kedua, kalau boleh juga saya dapat pandangan daripada Padang Rengas. Sebelum krisis 2009 di Perak, undang-undangnya sudah ditentukan bahawa hanya di parlimen saja kita boleh mengubah sesuatu kerajaan. Apa yang kita lihat ni, undang-undang sudah di bawah kes Ketua Menteri Sarawak yang pertama, kes Stephen Kaloningkan. Tapi krisis negeri Perak telah menukar undang-undang dan kita boleh menggunakan statutory declaration. Ini telah menyebabkan ketidaktentuan macam di Sabah, Tan Sri Musa Aman boleh jadi Ketua Menteri 2 hari, 2 hari kemudian tukar pula Ketua Menteri. Begitulah di Parlimen sini, kita ada Langkawi jadi Perdana Menteri, kemudian pula tiba-tiba tukar kerajaan tanpa datang ke Dewan. Jadi saya nak tanya, setuju tak kalau pada Rengas supaya undang-undang digubal, supaya hanya di Parlimen saja kita menentukan siapa jadi kerajaan? Tuan Ketua, pertama sekali, apabila Yang Berhormat mencadangkan, iaitu di dalam perlembagaan, kita letakkan iaitu bahawa anti lompat ini tidak boleh dibenarkan. Tak boleh, Yang Berhormat, sebab dia bercanggah dengan human rights. Apa saya gelak? You are not for human rights. Saya nak bagi tahu. Duduk. Ni saya punya. Kebebasan duduk. saya tahu kes Yang Berhormat. Ya. Duduk. Tolong. Ya. Kebebasan bersuara, human rights itu. Kalau kebebasan bersuara ini diberikan pada rakyat biasa, ordinary citizen, maka sudah tentulah dia juga kena diberikan kepada wakil rakyat. Simple as that. Okay? Jadi, apa benda ni? Tapi kita mesti Tolong. duduk. Yang Berhormat Padang Rengas tidak benarkan. Duduklah. Duduk. Boleh. Jadi, pertama, saya nak jawab Yang Berhormat, ni saya punya floor. Jangan gabra. Kalau Padang nampak Rengas. you punya argument dah kalah, terima je. Against human right tak boleh. Jadi, bukan di situ sebenarnya kalau kita nak pastikan anti lompat. Saya teringat itu dalam kes Nordin Saleh lawan dengan kerajaan negeri Kelantan sekitar tahun 90-an. Nordin telah membawa, dia telah lompat. Dia dihentikan. Dan dia telah bawa, apabila ada enactment anti hopping ni di negeri Kelantan, bawa ke mahkamah, maka di mahkamah telah mengisytiharkan itu bahawa tak boleh. Yang It's Padang Rengas, against human rights kita, kebebasan bersuara, tak yang boleh. Kota Kinabalu, Ya, nak. tak, memang tak boleh. Ya, nampaknya Padang Rengas ni bercanggah pendirian. Tadi kata nak kestabilan untuk 5 tahun. Ni Kemudian saya- benarkan Padang Rengas. ahli-ahli Bro, parlimen saya nak melompat. cadangkan Itu Muhammad sudah ni. bercanggah dengan You kacau pendirian I asal. apa? Padang Saya nak Rengas. bagi tahu iaitu bahawa anti-hopping law ini telah pun dibuat, enactment di Kelantan semua. Padang Rengas. Tadi Padang Padang Dan Rengas. telah didapati oleh mahkamah sebagai bercanggah. Maknanya boleh lompatlah. Padang Rengas. Ya, Padang Sikit-sikit. Rengas. Sikit-sikit. Kerana nak menjaga hak wakil rakyat punya hak bersuara. Jadi dia bebas. Bebas bersuara dan Padang bebas Rengas. Tadi- berpersatuan. Yang Berhormat. Padang Rengas jadi tadi Yang kata Berhormat, government saya by nak- the people. Yang Berhormat tolong duduk. Yang Berhormat Padang Rengas tidak memberi peluang. Boleh sikit Padang Rengas. Sekarang, sekarang Padang Rengas sikit saja. Dari Sabah. Tolong duduk. yang, Tolong duduk. Ibu Mat Tuan Speaker, Tolong duduk. kalau kita ada nak buat lagi anti-hopping law, kita sudah ada. Sudah ada. Dulu dan didapati is against human rights. Sebab Ya. itu kalau di United Kingdom kita tengok baru-baru ni
Ramai yang Labour punya parti lari ke Demokrat, bebas. Ya, Pak, ya, Padang Rengas. tidak, Padang Rengas. tidak boleh dihalang pun. Jadi apa yang saya nak cadangkan sini supaya kita once and for all, lompat tidak boleh berlaku. Jadi saya nak cadang supaya kita, Tuan Speaker dulu pernah menjadi komisioner SPR, ya, pengurusi SPR. Saya nak cadangkan supaya kita pindah Akta Election Commission. Dan kalau kita bangkit, boleh tak boleh, jangan kita fikir. Mental kita kena kuat, kita jangan letakkan rentangan-rentangan di hadapan kita untuk kita nak memastikan supaya hopping ini will stop forever. Saya nak cadangkan kita pindah Election Commission. Kita pindah, kita Westminster, kita punya cara election sistem kita, ada konstituensi, ya. Tapi kalau boleh kita pindahkan, tidak perlu individu dinamakan sebagai calon parti itu ke, calon parti ini ke, melainkan kita pertandingkan lambang. Kita pertandingkan lambang parti. Party list. Ya. Lambang, ya, parti list. Lambangkan parti, dia banyak menyelesaikan masalah. Pertama, kalau kita bertanding atas lambang, kalau bila kita ada pilihan raya atas lambang, jadi bila kita menang, sebagai contoh Padang Rengas, bila kita menang, BN menang Padang Rengas. Tapi saya tidak bertanding sebagai individu. Saya bertanding, nama saya list parti saya. Jadi kalau BN menang situ, maka parti akan tunjuk ahli parlimen kami bagi Padang Rengas, Nazir Aziz. Senang. Begitu. Jadi kalau Nazir Aziz ni satu hari, Betul. ya, kalau Nazir Aziz ni, Boleh saya kalau Nazir Aziz ni katalah dia ditunjuk kerana BN yang menang, maka dia ditunjuk sebagai ahli parlimen Padang Rengas, kemudian dilantik dalam jemaah menteri, ya. Kalau saya mempunyai perbezaan pendapat dengan Perdana Menteri ke apakah, dan saya kata saya tidak boleh terima dan saya nak berhenti, saya berhenti seorang lah. ya. Saya tak bawa kursi Padang Rengas dengan saya. Boleh saya mencelah. Jadi kursi Padang Rengas tetap BN. Bila saya keluar daripada BN, tak jadi menteri, maka parti saya akan tunjuk orang yang lain pula menjadi ahli parlimen. Jadi yang ni yang saya cadangkan, iaitu supaya kalau ini kita lakukan, tak bangkit dah soal ni. Padang Rengas. Kalau dia lari- Boleh saya mencelah? Saya ingin menyokong. Ha? Saya ingin menyokong. Oh, okey Abang Mat, boleh lah. Ya. Silakan, Muhammad. Saya Tuan Di-Pertua, ini salah satu pandangan yang diutarakan. Sebab kita dengar melompat-lompat ni kita meluat lah. Jadi ini satu pandangan yang bernas. Sebab disebut tadi saya bersetuju by the people itu. Jadi pandangan for the people, by the people. Sekarang bukan kerajaan by the people, by the pelompat. Jadi kita setujulah cadangan. Ini Kota Raja kata kat Gombak ni depan-depan ni. Lompat daripada PAS dulu macam mana lompat daripada PAS dulu? Kita sekarang Sabah. Sebab kita nanti saya hurai nantilah saya cakap yang lain. Tapi pandangan Padang Rengas saya boleh terima setakat ini. Inilah orang veteran cakap baru Terima kasih, bagus. Muhammad. Terima kasih. Silakan Padang Rengas. Ya. Sebenarnya saya pun tak perlu sokongan daripada sana pun. Sebab apa yang saya buat ni betul. Tapi ni perangai diorang lah, jenis nak score point sikit, tumpang. Ya? Apa yang dia sebut tadi saya dah sebut awal lah. boleh lumut by score- the people. Ya? boleh lumut Jadi score tak point payah. sikit. Jadi tak payah nak ni lah. Ya? Jadi yang Lumut Muhammad, nak score point sebenarnya sikit kalau boleh. kita pindah begini, banyak bukan saja setakat kita boleh menghalang daripada runtuhnya parti, kita juga yang boleh membenteraskan rasuah. Ya? Macam kata apabila satu kerajaan jatuh, maka mereka nak sokongan.
kepada setengah ahli parlimen is harvesting time. Sebab apa? Dia boleh jual kerusi dia tu. Kalau yang sana ada 100, sini ada 111, sana ada 109, jadi mungkin ada 2-3 ahli parlimen, harvesting time, maknanya dia cari duit lah. Maka terbuka untuk dirasuahkan. Terbuka untuk dirasuahkan. Ya. Jadi, kalau kita bertanding lambang, kita tak boleh jual diri kita. Nak jual lambang, presiden di depan. Jadi, dia juga boleh membanteraskan rasuah. Membanteraskan Tuan Ketua, saya dah habis masa. Ya. Okey. Tuan Ketua, Seminit. saya selain daripada itu, sebenarnya banyak saya nak cakap, tapi saya ingat taktik diorang lah nak block saya kan. Tapi tak apa. Cuma apa hasrat saya telah pun sampai. We have to amend our akta supaya kita henti ya buat selama-lamanya usaha negatif yang ada. Tapi banyak sebenarnya masalah. Nanti kalau saya ada peluang bercakap lagi, saya bagi lagi alasan-alasan mengapa cadangan Padang Rengas ini mesti diambil berat, kerana dia menguntungkan kita lebih. Ya, jadi Tuan Ketua, Padang Rengas mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Padang Rengas di atas satu perdebatan yang amat interesting. Terima kasih.